Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa topik live kita hari ini berkenaan tentang adakah stres menjejaskan penghasilan susu. Okey. Jadi sebelum coach mula, coach ada nak buat satu clarification, penjelasan supaya you all tak ada dengar-dengar rumors ataupun salah faham. Okey, boleh coach share dulu apa penjelasan yang coach nak sampaikan. Coach nak clarify dulu benda ni. It's very serious. Coach dah masuk tahun ke-8, jadi benda ni coach tak nak mengganggu fokus mamis yang nak belajar sistem Asia Maharam lah maksudnya. Kita tak nak mamis tu rasa tak selesa kan, kita nak hidupkan suasana harmoni dalam circle Asia Maharam. That's why kita tak nak ada vibes negatif tu berlaku. Okay, that's why coach kena clarify hari ni supaya mamis yang baru kenal tentang sistem ni jelas. Tu niat coach nak share dulu perkara ni. Okay, adakah pernah sehari kami tak share feedback fresh? Ya, bukan feedback lama tau, bukan yang tahun lepas kami share balik tau, tapi fresh feedback. Okay, itu soalan, itu penjelasan pertama. Yang kedua, ada tak you all tengok mana-mana platform yang memang share tentang ilmu penyusuan dan pada masa yang sama page tu sentiasa share feedback progres susu mamis meriah? Ada tak selain Meat Booster? Coach nak you all faham, ada tak page yang educate, totally tak promote Meat Booster. Dia hanya educate tentang ilmu penyusuan susu ibu dan setiap hari mereka ada share progres susu mamis meningkat. Okay, ada tak? Jadi soalannya, sebenarnya you all nak apa? Sebenarnya you all nak apa? You all nak knowledge ke you all nak result? Coach tanya you all soalan. You all nak knowledge banyak, end up tak ada apa, ataupun you belajar dan you dapat impact dia? Okay, you all prefer yang mana? Nak yang sekadar belajar saja dapat ilmu macam-macam, ni banyak dapat belajar, bestnya end up nothing, end up you give up juga separuh jalan. Ataupun ataupun you nak belajar satu ilmu ni, you buat je, wow, you buat je, oh my god, not bad, menarik, you ada progress, macam tu. Alright, jadi coach masih lagi ada dengar rumors yang masih lagi memburukkan tentang sistem pada mamis yang tanya tentang sistem luar daripada circle. Okey, dia tanya kaunselor laktasi luar, dia tanya mamis lain yang tak follow sistem. Okey, dengan betul-betul mamis lain yang tak follow sistem. Okey, diorang just dengar rumors sahaja. Alright. Okay, so coach bacakan dan coach clarify terus. Coach ingat dah settle, dah habis. Ya Allah, Masya Allah, coach tak pernah lagi didik anak-anak tim coach, tim Asia Maharam tu, menjatuhkan orang lain untuk mamis join sistem. Tak ada standard. Coach terang tu tak ada standard. You nak orang trust you, tunjuk value you. Bukan dengan cara menjatuhkan orang lain, you dapat prospect, you dapat customer. No standard. Bukan maaf, kadang-kadang transparency kita cakap, tak ada, tidak berbasa-basi. Coach terang kita kalau nak orang trust kita, show your value. Show your value, buat orang nampak. Betul lah, benda ni memang boleh bantu saya, benda ni memang boleh selesaikan masalah saya. Dan you tengah naikkan brand you, macam tu. Okay, tapi kalau you cakap dekat orang tu, bila orang tu minta pendapat, boleh tak teknik tu awak follow sistem Asia Maharam ke? Teknik tu ni. Tiba-tiba you judge macam tu dekat orang yang baru nak tahu. Dan yang you judge tu pula, dia tak join. Dia tak tahu pun macam mana coach atau modul kat dalam ni, macam mana kami guide mamis kat dalam ni. So, ulasannya begini. Dia start daripada ada seorang tim coach, alright, yang bila mamis tanya macam mana dari segi dia ada masalah penyusuan dan mamis ni suri rumah. Jadi, tim coach ni dia share lah macam ni. Okay, kita tak boleh harapkan breastfeed semata-mata. Masuk breastfeed tu adalah direct lah, penyusuan direct dekat breast kita, ya. Alright. Kalau suri rumah, takkan baby nak mengemping 24 jam. Okay, so coach tanya balik kat you all. Apa perasaan you all bila you all sebagai suri rumah dan menyusukan anak langsung tidak memerah? Setiap kali baby nak susu, macam mana cara kekerapan baby minta susu? Okay, macam mana kekerapan baby minta susu dan pada masa yang sama you nak kena urus rumah tu daripada pagi sampai malam. Okay, apa perasaan you all bila hanya mengharapkan direct feed semata-mata? Masa menyusukan anak tu, you hanya DM anak semata-mata, lepas tu you siapkan kejumpa daripada pagi sampai malam. Sambil siapkan tu, nak susu lagi. Sambil siapkan lagi separuh, tak habis, nak susu lagi.
Sebab you all nak kena faham. Okay? Susu kita, bukannya bila kita lahir semuanya keluar sama banyak. Kalau misal kata ada yang ada rezeki kan, bila keluar bibir tu je, bila susu je terus dengar hisap telah yang banyak tu kan. So rezeki you. Alright? Tapi ada sesetengah mamis yang mana bila baby menyusu tu tak sampai sejam dia nangis lagi nak susu sayang. Jadi macam mana ibu tu nak bertenang? Nak bertenang, nak buat kerja, fokus buat kerja, dia tak pasal macam nak siapkan separuh kena sambung menyusu, kena angkat anak, sampai sakit badan apa semua. Jadi apa yang coach perjuangkan dalam sistem Asia Maharam ni adalah kita nak pastikan emosi baby tu tenang, emosi ibu juga terbela, sebab coach sangat menegakkan hak wanita gitu. So coach tak suka kalau ibu nak kena berkorban itu ini, macam tak ada suami, macam kau tu hidup single lah. Tu bukan sel coach. Coach ni jenis yang kalau kau hidup dekat dalam circle, ada seseorang, someone else, hiduplah dalam keharmonian, hiduplah dalam saling kerjasama. Tu cara coach berfikir. Okay? Dia saling, kita kata apa? Saling melengkapi, saling bantu-membantu. Itu cara coach berfikir. Alright? That's why coach sangat kesian tengok mami-mamis yang you menyusukan anak sambil uruskan rumah tu you seorang-seorang. Faham tak? Okay, walaupun ada orang kata, kenapa you nak mempertikaikan anak mengempil tu? Tak bersyukur ke? Dia nak merungut je kerja dia. Dia bukan pasal isu merungut sayang. Tak merungut. Coach percaya mami-mami semacam tu, dia bukan merungut. Diorang tak merungut. Diorang hanya meluah. Okay, merungut dengan meluah dua perkara berbeza ya. Meluah ni, dia just nak lepaskan apa yang dia rasa. Okay, dia boleh terima keadaan tu, tapi dia lepaskan. Dia nak lepaskan apa yang dia rasa. Okay, jadi coach ni pula suka mendengar luahan mamis. Bukan dia orang merungut. Tak merungut, bersyukur. Ya Allah, ada suami, ada baby. Orang lain susah nak dapat baby. Ada orang dah, anak hari pertama dah campur formula. Saya masih bersyukurkan. For sure lah kan. You all bukan merungut kan. You all bersyukur. Bersyukur anak tu menyusu, menempel semua. Cuma dia nak luar. Saya penat. Sambil-sambil selesaikan kerja rumah ni, tiba-tiba nak menangis. Saya tengok luar nak share. Jadi coach pula tak boleh tengok benda-benda macam tu. Gitu. Manusianya. Okay, ginilah kita kau tim lah. Okay? Coach ada satu teknik yang gini gitu. Jadi that's why kenapa datangnya idea yang suri rumah tu, kenapa perlu mengepam sekali. Bukan kerana kita tak bersyukur, bukan kerana kita nak merungut, bukan kerana kita tak menghargai anak yang memang dah depan mata tu dah. Kenapa kau susah payah nak mengepam sayang gitu. Bukan. Kita nak memudahkan kedua-dua pihak supaya mencapai kestabilan emosi bagi dua-dua pihak. Okay, nampak tak kat situ? Okay, that's why kenapa kami bila educate mamis yang suri rumah especially, memang kita akan cakap ni tadi ya. Kalau suri rumah takkan nak mengepam 24 jam. Kita pun ada kerja lain. Tu penting juga pump susu. Susu saya pernah drop. Kalau DF sahaja, maintain saja. And then dia boleh makin drop. Malah makin drop. Tu penting ilmu penyusuan. Okay, jadi terpulang pada awak. Itu je tim Amah share dekat mamis tu. Okay, and then dia pergi forward screenshot ni dekat satu grup yang memang anti sistem Asia Maharam. Coach tak tahu kenapa sampai sekarang diorang tak boleh terima kenyataan. Sedangkan hakikatnya dekat belakang diorang follow sistem Asia Maharam punya teknik. Tapi bila mamis nak datang dalam circle, mereka burukkan sistem. And then dekat belakang bila dah close, dia follow sistem Asia Maharam juga sebenarnya. Ya, sangat zalim. Bagi coach sangat zalim. Tapi coach terima. Kalau itulah aturan yang Allah atur untuk coach, coach hadap saja, coach boleh terima. Coach, insyaAllah coach kuat kat sini. Just coach kesian kat mamis. Apa-apa yang berlaku, orang kecam sistem ke, coach tak tergugat apa-apa. Coach tak tergugat apa-apa sebab coach sangat yakin mamis nampak value Sam, dia tak akan goyah dengan apa saja orang cakap. Mamis nampak result yang kita share setiap hari, dia akan nampak value Sam, insyaAllah. Dia akan terbuka hati nak belajar tentang sistem. Okay, coach cuma kesian dekat mamis yang tak tahu apa-apa ni. Lepas tu dia pergi terima bulat-bulat rumah-rumah yang dekat luar sana yang mereka kata macam-macam tu, sedangkan bukan itu yang berlaku dalam sistem Asia Maharam. Okey, jadi apa yang berlaku? Alright. So, apa yang berlaku? Okey, so dia jawab lah. Okey, apa yang berlaku kat dalam grup tu, bila mamis minta pendapat, just tunjuk screenshot tu, dia kat dalam grup ni dia kata, tak boleh. Okay, kita tak apply teknik tu untuk mamis. Memang block diorang. Sampai hati diorang. Diorang block kami. Lepas tu diorang follow teknik kami dekat belakang tabir. Alright. Dekat depan dia memperjuangkan 2 ke 3 jam sekali ya. Dengan baby direct feed ya. Tapi kat belakang tabir
Dia ada follow sistem Asia Maharam. Dia sebenarnya ada still suruh mamis mengepam walaupun di rumah. Okay, so coach nak mention siapa? Itu biar nanti yang you all sendiri nampak kat mana-mana. Coach tak nak mengaitkan sesiapa. Coach hanya nak menjelaskan sahaja. Okay, tujuan coach buat live ni bukan nak menjatuhkan siapa sebab coach tak mention anyone. Just nak menjelaskan apa yang mereka tuduh tentang sistem Asia Maharam. Coach ingat dah masuk tahun ke-8 ni, diorang ni dah bertaubat. Tak lagi bertaubat ni. Tak lagi bertaubat. So dalam Al-Quran sendiri ada menyebut kan. So kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Kita tak boleh nak semua orang follow cara kita. Dan yang tu serah ke Allah lah. Okay, serah ke Allah. Okay, Pak Coach dan tim amal kami hanya fokuskan setiap hari untuk nampakkan value SAM. Nampakkan value SAM. Apa manfaat yang mamis dah dapat dengan sistem Asia Maharam. Itu fokus kami. Okay. And then dia sambung. Sorry pada mamis yang follow teknik sistem Asia Maharam ya. Sebab ramai, tersangatlah ramai. Ramai tu ramai mana sayang? Kenapa you all nak tahu? Kenapa ramai? Sebab sistem Asia Maharam ni dah bantu puluhan ribu mamis. Bukan seorang dua, bukan puluhan, bukan ratus ribu, puluhan ribu mamis. So what do you expect? Puluhan ribu mamis tu semua dapat result. Macam ibarat satu university semua skor dapat dekan. Dari situ you mention ramai tu tadi. Sebab sistem ni dah diaplikasikan oleh puluhan ribu mamis sejak 2013. Jadi you nak cakap dekat akademi, dekat satu university yang student yang ada melahirkan result dekan yang ramai juga sayang. You mention sebab tersangatlah ramai, okay, tersangatlah ramai yang ikut bila bermasalah cari mereka. Ada tak you mention tersangat ramai juga yang share positive feedback TikTok follow sistem Asia Maharam? You tak mention kan? You cuma mention yang tak perform saja kan? Yang tak perform bukan sebab sistem. Sebab salah faham, sebab bila tak faham tak tanya, pandai-pandai sendiri buat. Lepas tu you nak cakap ramai sangat. Habis yang ramai sangat hari-hari yang kami share feedback positif tu nak letak tepi. Nak letak tepi. Sedangkan yang komplain tu berapa kerat dari puluhan ribu mamis. Berapa kerat saja yang you kata ramai tu tadi. Okay, dan ramai yang join kelas yang di backup tu SSX. Okay, ramai yang dah bermasalah dengan sistem dan join kelas yang tu. So, kau cubalah scroll yang join kelas tu kan. Mana kat page dah ada feedback. Mami tak ada share pun, nak share info penyusuan je. Share info penyusuan je, mana feedbacknya? Tak nampak feedback. Tak nampak feedback. Diorang tutup. Yang tak ada progress part diorang tutup. Diorang tak nampak kan. Yang bahagian sistem Asia Maharam yang nampak feedback terlalu banyak dia tak nampak kan. Dia nampak yang buruk-buruk saja. Tolonglah. Politikus apa ni? Penyusu ibu ni. Politikus apa ni sayang? Kita tengah dalam misi nak tingkatkan peratusan penyusuan susu ibu Malaysia. Kalau you teruskan politikus macam ni, macam mana mamis yang jadi mangsa ni? Ni kau cakap transparent ni. Kau dah penat nak jadi sopan-sopan. Tak reti dah sayang. Tak reti. Okay, dan kau cuba kontrol kata-kata coach supaya tidak melukai sangat orang insan-insan yang terlibat. Coach masih menjaga kata-kata coach. Cuba coach bertegas di sini. Sampai bila sayang? Sampai bila nak memburuk-burukkan macam ni? Sampai mamis yang tengah dalam kesusahan tu menjadi mangsa. Sampai bila? Sampai bila you nak memperjudikan nasib mamis tu? Sampai bila? You nak menjatuhkan sistem lain dan you nak mengangkat sistem ni? Sampai bila? Coach tak pernah lagi suruh tim Asia Maharam bila mami datang, sistem buruk. Jangan. Tak pernah lagi minta maaf. Tu bukan style coach. Kami hanya fokuskan. Okay, kami hanya memfokuskan apa value yang kami nak bagi. Kalau you nampak, then you join. Kalau you tak nampak, it's okay. Perlukan masa, it's okay. Ada yang jadi EP mom sebab fokus mengepam. Siapa suruh? Siapa suruh sampai you terpaksa jadi EP mom? Sisa Asia Maharam tidak suruh. Minta maaf ya. Kami sangat menekankan tentang keseimbangan bagi baby yang boleh direct feed. Mamis tu yang salah apply dan you salahkan sistem. Nampak tak anak coach Aisyah masih menyusu direct? Kena coach demo sekarang? So, sistem salah ke? Mamis yang salah faham dan dia ikut corner dia. Kita dah ajar. You dapatkan bahan dan you pandai-pandai buat sendiri. Lepas tu, you pergi sampaikan kat orang. Dan orang tu nampakkan semua yang buruk-buruk tentang sistem. Sekarang sangat ramai Alhamdulillah. Mamis yang follow sistem Asia Maharam. Baby masih boleh direct feed. Kalau you follow nasihat kita yang betul tu. Okay. So, clear penjelasan so far? Okay. Clear? Okay. Yang mereka kata ramai sangat tu, macam seolah-olah pergi sekolah mana-mana semua dekan. Macam itulah maksud dia. Sedangkan ramai juga yang
share positive feedback setiap hari tanpa henti, tanpa nanti. Yang share dekat WhatsApp. Okay, yang share terbuka malu-malu semua. Masya Allah, tabarakallah. Baik ibu-ibu yang follow sistem ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar ya Allah, sabar. Jadi hamba ibu sabar ya Allah. Sabar Asia, sabar. Nikmat sabar tu nikmat, Masya Allah. Sabar Asia, insya-Allah one day orang akan buka mata tentang sistem ni, insya-Allah. Ke 8 tahun mungkin perlukan sampai 50 tahun baru diorang nampak masa tu, baru menyesal masa tu ke kan. Baik. Kita sabar, okey? Solidar, jom kita berjuang. Pastikan mamis yang share positive feedback melebihi mamis yang kata sistem ni tak membantu. Okey, boleh? Terima kasih Maharam. Komen ramai-ramai. Apa you nak komen? Semangat! Okey. Aku ni boleh pakai motivasi juga Okay, alright. Jadi untuk topik kita, adakah stres memberi kesan kepada penghasilan susu ibu? Kita begini ya. Okay, kita kena faham yang susu ibu ni ada 2 hormon. Seulang balik, ini berbuih mulut aku cakap. 2 hormon. Okay, satu yang dipanggil sebagai prolaktin dan satu lagi dipanggil sebagai oksitosin. Alright, so prolaktin ni dia akan banyak bila kita buat rangsangan pada nipple kita dan mampu mengeluarkan susu. Okey, setakat rangsangan je tak membantu sayang. Okey, baby tu just menempel, tak ada susu keluar, yang tu tak menghasilkan prolaktin, minta maaf. Itu dia cuma nak tenangkan diri dia, nak shooting diri dia, faham ya? Okey, yang betul-betul rangsangan yang boleh mengeluarkan susu, barulah dia akan membantu untuk boostkan hormon prolaktin dalam badan. Jadi kalau tanya, adakah stres memberi kesan kepada penghasilan? So jawapannya apa? Okay, you kena faham prolaktin yang menghasilkan, oksitosin yang mengeluarkan. Susu tu dah ada kat dalam kilang kita ni, dia perlukan oksitosin, baru dia kecutkan kilang susu, barulah susu tu boleh keluar. Ada pressure. Oksitosin tu macam press, compresskan kilang tu, baru dia memancut keluar. Itu perlunya oksitosin. Prolaktin yang proses. Ada nak kena rotan ni. Salah faham punya salah soalan ke? Kena tukar soalan ke? Coach masukkan penghasilan. Okey, tadi coach dah beritahu prolaktin untuk tingkatkan prolaktin. Okey, untuk tingkatkan prolaktin. Prolaktin akan meningkat bila kita buat rangsangan yang mampu mengeluarkan susu. Jadi ada kaitan tak dengan stres? Baru faham kan? Tak ada. Tak ada kaitan dengan penghasilan. Proses susu tu dia masih berjalan. Dia berjalan. Okey, dia berjalan. Okey. Jadi, yang memberi kesan, stres ni adalah kepada hormon oksitosin. Dia hanya menjejaskan pengeluaran. Dia tak menjejaskan penghasilan. So, coach, kenapa saya dapat sikit? Kalau macam tu, kalau dia hasilkan dia tetap menghasilkan susu, dia hanya menjejaskan pengeluaran. Kenapa saya dapat sikit? Kenapa dapat sikit? Kalau menjejaskan pengeluaran, kenapa dapat sikit? Okay, kenapa? Bila stres mengurangkan oksitosin, bila you pump nanti susu akan kurang. Kenapa jadi kurang? Jawapannya, sebab pengeluaran susu tak lancar. Susunya tersangkut. Itu yang bila you stress, you pump dapat kurang. Bukan kerana susu drop, sayang, tak drop lagi. Bila kita stress, susu kita tak drop. Kita cuma kena tahu cara nak bertenang. Sebentar. Bukan suruh bertenang sepanjang hari pun. Sebentar saja. So, sebentar tu bila? Bila you nak kena bertenang sebentar tu? Masa pam je saya. Masa pam saja. Okay, masa pam sahaja. You tengah stres ni kan? Kali bila pam. Tengok video. Oh my god. Okay. Salah satu tips selain daripada kita perlu meningkatkan hormon oksitosin. Masya Allah, semalam Allah ilhamkan pada coach. Dia temukan satu posting yang bila coach scroll cari, menggali, rupanya ada lagi satu hormon yang you all nak kena concern untuk memastikan you all rasa bahagia pula. Bila kita rasa bahagia, barulah hormon cinta itu wujud. Begitu. Setuju sangat.
kan? Gitu. Dia saling melengkapi. Okey, hormon ni dia saling melengkapi dengan oksitosin. Okey, hormon oksitosin dipanggil hormon cinta. Hormon yang kedua dipanggil hormon bahagia. Bila bahagia ada cinta bersatu, maka terasalah nikmat kehidupan itu. Okey. So, apakah hormon yang Allah ilhamkan kepada Coach Asia? Kau kena terangkan pasal hormon ni juga, baru kau akan perasan nanti. Mamis bila pam, lancar selancar-lancarnya. Dengan syarat susu you memang ada di dalam, ya. Yang susu kat dalam memang dah sikit, lepas tu bila bahagia pun keluarnya cenonik tu juga. Jangan nak kata, saya dah bahagia, kenapa susu saya sikit juga keluar? Yelah, sebab prolaktnya tengah kurang. Jangan salah faham di situ, ya. Sebab hormon bahagia, hormon cinta ni hanya bantu increase oksitosin. Hormon cinta dan hormon bahagia. Okay, apakah hormon bahagia? Hormon dopamine. Okay, so apa yang Coach boleh share sikit lah daripada pembacaan. Okay, untuk oksitosin, selain daripada sambil pump tu, you all buat pernafasan dalam. Mungkin nanti you boleh study lagi further. Ni Coach highlight tentang hormon dia dan you boleh study lagi. Okay, oksitosin you boleh dapat dengan cara you buat deep breathing, pernafasan dalam. Nanti you akan rasa calm macam tu. Alright, and then yang hormon dopamine ni pula, you boleh dapat dengan cara you makan makanan yang banyak bersumberkan protein. That's why Coach perasan kenapa bila ibu menyusu banyak ambil sumber protein. Susu dia senang dapat ekstra. Dapat ekstra tu bukan kerana prolaktin, tapi kerana dopamine tu tadi dia melancarkan aliran susu tu dan menyebabkan susu you boleh dapat yang betul-betul itulah actual susu you. Rupanya selama ni you pump macam tak habis. Ada yang kira susu tak clear betul-betul. Okay? Alright, oksitosin juga you boleh improve dari segi kalau macam ada husband kat rumah ke, sambil you pump tu, suruh dia urut-urut you. Suruh dia tiba-tiba nak pump, husband peluk dari belakang ke, dari segi sentuhan. Sentuhan. Okay? Kalau tak sebenarnya waktu pump lah, sebelum pump lah kan, over pula pump, tiba-tiba husband peluk-peluk, dah kena berimas pula kan. You all buat sebelum pump. Jadi sebelum pump, kalau husband dekat rumah, manja-manja dengan husband dulu, abang. Barulah husband tak rasa terabai. Husband rasa, ada peranan aku. Menyusukan anak, kena manja-manja dengan abang dulu. Itu abang suka. Betul tak? Menarik tu. Okay, dapat sesuatu short and sweet. Okay, kalau you nak belajar lebih lagi, you pergi cuba cari cara untuk meningkatkan oksitosin atau hormon oksitosin, atau cara meningkatkan hormon dopamine. Okay, hormon dopamine ni boleh dapat juga melalui exercise. Badan kita fresh, kita akan rasa tenang. Hormon dopamine ni dia akan hantar signal ke otak yang rewarding, penghargaan. Jadi salah satu cara kita nak rasa bahagia, kita say thank you dekat orang, kita say sorry dekat orang yang buatkan touch dekat situ. So dia akan menghasilkan ketenangan kan. Kita minta maaf, kita rasa tenang. Kita say thank you dekat orang yang terima tu rasa tenang. So dia dapat membantu untuk merembeskan dopamine juga. Okay, dopamine dia ke arah macam buatkan kita rasa tenang. Dia boleh juga mengurangkan depresi sebenarnya. Okay, you tengok video motivasi, alright, video-video yang macam membahagiakan, macam tu. Okay, clear so far? Short and sweet. Sebenarnya stres ni kita tak faham hormon apa yang kurang dalam badan kita. Jadi kita akan layankan down, tidurlah. So lepas ni dah tahu kan? Lepas ni bila stres je, abang mana abang? Abang mana abang? Sudah seram pula hari-hari cari abang. Stres je, abang mana abang? Abang nak peluk. Oh, dia macam bini aku sekarang ya. So husband boleh faham. Sekali bini tak peluk, dia mesti stres tadi ni. Tak apa. Anak ciannya. Kalau husband you nampak stres pun sama. Okay, kalau husband you nampak stres, you peluk dia. Kau sangat percaya, okay, kebahagiaan tu dia memang ada kaitan dengan penyusuan. Setuju ke? Setuju sangat. Okay, that's why Coach kena dah jadi mentor kebahagiaan. Coach lah mentor hubungan suami isteri. Apa lagi? Aku sanggup menjadi macam-macam mentor. Asalkan you all bahagia menyusukan anak. Boleh gitu? Boleh sayang? Nak main emosi ni, you boleh switch macam tu je. Kalau you tahu pasal hormon kan. You aware. Saya stres ni, saya kurang dopamine ni. Mana dopamine saya? Apa? Kalau husband kerja kan, ada anak-anak kan, walaupun dia kecil, Aisyah nak peluk. Ibu nak peluk Aisyah. Kak Ngah tadi sebelum Coach start live, Kak Ngah masuk, Coach macam kepala macam berat sikit. Sebab dapat berita-berita macam tu kan, dia berat sikit nak handle. Kena sabar, kena zzz kat sini kan. Kak Ngah nak peluk kejap, Kak Ngah peluk. Okay, Kak Ngah dah, bye-bye. Gurau-gurau boleh gurau. Boleh gurau. Doa belah tak kalau kita Coach macam ni. Kena Coach skema. Kena skema balik.
Okay, mamis, itu saja perkongsian coach hari ni. Coach, hopefully you all dapat ya. Kita punya topik hari ni yang mana adakah stres menjejaskan penghasilan susu ibu. Okey, jadi ternyata sebenarnya dari segi penghasilan tu dia tak berapa sangat ya. Dia sebenarnya menjejaskan dari segi pengeluaran susu, melancarkan pengaliran susu kita ya. Okey, itu saja untuk hari ni. Boleh kita start dekat sini. Skema, minta maaf. Kalau you memerlukan speaker yang skema, minta maaf lah. Aku sebenarnya lagi suka jadi speaker-speaker yang happy go lucky lah. Happy go lucky. Nak share dengan cara coach. Coach bukan jadi suka cakap yang bajet-bajet tak reti. Coach suka bercakap dalam keadaan yang orang boleh terima benda tu kan. Okay, boleh kita start kat sini. Alright, memang mesti perlukan bantuan. Walaupun you dah follow sistem Asia Maharam, minta tolong sangat. Ada lagi satu sikit baru coach terlupa. Yang ni serius penting gila. Serius coach tak tipu. Penting gila. Okay, you nak dengar tak? Ini sangat penting. You nak dengar tak? You memang suka gosip-gosip. Kita suka kan? Gosip-gosip macam ni suka kan? Coach kalau waktu lain tak ada masa nak layan benda ni. Sebab kita kesian dekat mami. Saya tak faham kan? Okay, yang ni. Okay, itulah. Macam pelik. Takkan suri rumah pun nak pam. Lebih banyak pam, lagi banyak susu. So, dia kata nurse ajar bagi baby hisap positif. Baru akan menghasilkan lebih banyak susu. Suri rumah. Oh, suri rumah. Okay. Puan hisap je. Bukan puan hisap. Bukan puan hisapnya. Okay, puan, baby puan, hisap je. Positif. Macam tu. Ya puan, percayalah. 2 tahun puan. 2 tahun puan. Serius. 2 tahun puan. Boleh puan? Boleh? Baby tu nangis ke apa? Hisap je puan. Hisap. Positif. Macam tu. Boleh puan? Terbaik. Ya. Okey, untuk suri rumah, jaga lekapan. Hisap dan positif. Dengar kata-kata saya ya puan ya. Dengar betul-betul. Jangan bau langsung. Jangan. Okey? Terbaik Okey, serasa. Okey. Faham Betul Setuju Okey. Kau tim Suri rumah? Betul? Nak follow cara tu? Betul? Serius? Okey, cuba dulu. Nanti kalau you mula perasan kenapa pula anak dah makin kurang ni, kenapa graf tak cantik ni, okey, masa tu baru you ingat sistem Asia Maharam. Masa tu baru datang. Okey je, kita terima. Kita takkan tolak siapa-siapa yang datang. Kami terima seadanya. Walaupun you pernah memburukkan seburuk-buruknya sistem ni, kami tetap terima you all seadanya. Sebab kami pandang you all ni dengan kasih sayang. Kami pandang you all dengan atas dasar tak faham. Tak faham. Tak apa, kami maafkan. Okey. You buat dulu, okey? Suri rumah ya, dengar betul-betul ya. You buat dulu, anak nangis, it's okay, you DF. Positif, sentiasa sangka positif tadi. Dan sampai tahap you rasa macam pelik, you ada insting tadi kan, sixth sense. Ibu ni tak ada sixth sense nama dia. You rasa macam something wrong, ni tak betul ni. Anak aku tu macam dah makin kurus sekali, macam tak cukup ni. Berak macam lain macam ni. Alright? You datang pada kami. Okay, kalau you dah sampai ke tahap tu baru you boleh trust system, it's okay. Tak apa, you rasa dulu baru you buat. Okay, tapi untuk suri rumah yang dah sangat belajar dengan tim Asia Maharam, yang memang semuanya ramai suri rumah sebenarnya. Okay, mereka dah nikmati manfaat sistem yang dari awal mereka dah ready untuk still ada pump juga sambil ada direct feed baby, dan tahu cara nak balancing supaya baby tak refuse tu tadi. Dan mereka boleh share pengalaman apa yang berlaku dalam aktiviti suri rumah yang sangat membantu mereka bertenang, rasa bernafas menjadi seorang suri rumah sambil menyusukan anak. Okay, dapat? So far clear? Okay. And then okay, bagi mereka macam mana dia? Kalau ibu kerja okey lah kan, pam susu sebab kena hantar orang jaga. Okay, minta maaf ya. Sistem Asia Maharam, tujuan PERA bukan untuk bagi semata-mata. Tujuan PAM dalam sistem Asia Maharam adalah untuk
menstabilkan hormon prolaktin. Ada masa apa yang kami perah, bukan kami bagi kat baby pun. Bukan, sebab baby dah kenyang. Takkan nak paksa lagi minum. Kan? Perah tu hanya nak stabilkan hormon. Okay? Dan kalau you tak nak membazir, Allah bagi rezeki, apa tujuannya? Apa tujuan Allah bagi rezeki lebih-lebih tu? Apa tujuan Allah bagi rezeki lebih kat kita? Itulah tadi ibaratnya. Asyik fikir pasal diri je. Asyik fikir pasal makan untuk diri sendiri je hidup tu. Besarkan sikit pemikiran. Hidup ni bukan fikir pasal diri. Biasa kita ada bermasyarakat, hidup bermasyarakat. Kalau hidup fikir pasal diri, duduk kat gua saja seorang. Tak payah bergaul. Puasa sudah fikir pasal diri je. Kalau kena ganti Mak Ahmad dah kena pangkai je tu kan. Okey? Belajar kenal Asia Maharam, belajar besarkan jiwa. Okey, belajar besarkan kotak pemikiran tu. Buat sesuatu untuk beri impact kepada lebih ramai orang lain. Baru you akan rasa hidup tu puas. Dengar Mami saya pernah hadir kepada kami. Coach akan remind Tim dah follow up belum? Tim, kesian Mamis. Betul, dia dah jumpa solusi belum tu? Tanggungjawab kita kena sampaikan sampai lagi faham. Malaikat dia block kita, dia memang dah tak nak terima kita lagi. Baru kita tak payah follow up ya. Baru kita tak payah follow up. Selagi mereka tak block, sampaikan demi sepotong ayat. Sampaikan walau sepotong ayat. Sedangkan mereka menuduh ada Mamis yang mengadu kena force. Siapa force? Sayang, nak follow sistem ni tak ada paksaan. Terserah. Nak ke tak nak. Okey, nak ke tak nak, tak ada paksaan. Okey? Tak ada paksaan. Apa lagi nak tambah ni? Tak ada paksaan sayang. Tujuan kami follow up tu nak pastikan Mamis are you okay? Okay, are you okay? Dah settle dah masalah tu? Dah dapat dah solusi? Kalau belum dapat, kami nak bantu ni. Dia nak bagi tahu macam tu. Bukan force. Yang buat decision tu you. Kalau you kata saya tak nak. Dah lah. Memang kita takkan bagi you join pun. Tak payah bagi. Memang tak bagi sayang. Tak paksa. Kita just follow up untuk pastikan you sentiasa dapat info. You sentiasa dapat kata-kata motivasi. Itu tujuan kami. Nak pastikan you tak rasa you alone. Bukan nak paksa, tak ada. Minta maaf dalam ni tak ada paksaan. Kami ada value kami. Siapa yang nampak value saja. Alright? Yang akan join. Alright? Clear? Sedih kau jadi berkata force. Okay, ada lagi sambungan dia. Lagi sikit ni, Asia Maharam ni dah jauh tersasar. Penuhkan peti yang dipentingkan. Jadi oversupply yang seksa ibu. Siapa oversupply kat sini? Apa yang terseksa sangat tu cerita sikit. Siapa kata kau suruh oversupply dalam cerita Asia Maharam ni? Siapa suruh? Siapa suruh kita suruh oversupply sangat tu? Coach pun kalau coach bawa pergi deep freezer. Deep freezer coach ada ni. Ada apa periuk-periuk. Yang dah bertahun aku tak pakai deep freezer tu sayang. Siapa ajar wajib oversupply dalam sistem Asia Maharam ni sayang? Siapa yang ajar wajib oversupply? Oversupply tak wajib. Kita akan cakap bila awak follow sistem Asia Maharam ni, nanti sesuatu awak akan data lebih meriah. So kena kontrol lah. Kita boleh kontrol. Yang bestnya sistem Asia Maharam boleh kontrol. You tengok dah makin naik, kita boleh kontrol. Kurangkan sikit. Dia ada teknik dia. Ada teknik dia sayang. Kalau seriously, you tengok peti sejuk you dah penuh, lepas tu you nak control, you nak maintain saja, boleh, tak ada masalah. Kalau you rasa, dengar you betul-betul, kalau you rasa deep freezer tu boleh bertahan sampai baby 2 tahun. Okay, clear? Coach tengah upgrade mindset you. Susu mana yang lebih bertahan sampai 2 tahun? Susu mana yang lebih bertahan? Susu dalam deep freezer atau susu dalam breast kita yang boleh bertahan sampai 2 tahun tu? Deep freezer tiba-tiba esok blackout, yang penuh tu semua habis, dan you masih lagi oversupply dan boleh tersenyum. Kumpul balik.
So, adakah oversupply tu yang salah atau you yang tak pandai manage? So, nak ngam-ngam, tak ada paksaan. Tak ada paksaan dia nak oversupply. Siapa yang nak misi 2 tahun dan you nak ngam-ngam, silakan. Nanti kalau sakit, dah kurang, jangan mengadu. Jangan mengeluh. Meluah boleh. Meluah boleh. Meluah boleh, kami dengar. Betul lah, dah cakap hari tu tak dengar. Ya puan, betul lah. Kan? Nampak kan? Yelah. Nampak tak? Manfaat oversupply tu. Kalau in future, di freezer you break out, dan you masih oversupply, dah tak stress kat situ, kumpul balik. Okay, sementara di freezer pun selamat, breast you pun masih selamat lagi. Dermakan. Berkongsi, Allah tengah bagi you pilihan, you nak berkongsi ke, you nak kurangkan ke, mana satu ni? Faham tak? Hidup ni ada 2 pilihan, sentiasa faham. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, dia ada baik, dia ada buruk. Sentiasa faham benda tu. Dan belajar untuk lihat mata kita ni dengan mata lebah. Mata lebah. Macam tak mata lebah? Okay? Jangan mata lalat. Mata lalat macam tu. Mata lebah. Okay? Ada 2 cara nak pandang sesuatu perkara berlaku. You nak pandang dari sudut positif atau you nak pandang dari sudut negatif. Bila you fokus kepada sudut positif, nanti Allah akan aturkan jalannya. Boleh handle? Boleh handle? Boleh handle. Okey, Coach nak terus terang, oversupply tidak ada kewajipan dalam sistem asam haram. Kita cuma menggalakkan untuk mengelakkan risiko-risiko seperti deep freezer rosak. Okey, peti sejuk tak tutup, habis. So, bila you oversupply tu, you sempat lagi nak kumpul balik untuk backup. Tiba-tiba, you disahkan pregnant. Bila pregnant, sesuatu akan drop mendadak. Jadi, secara tak langsung dapat memanjangkan tempoh penyusuan. Sebab nak kering tu dia makan masa lah. Sebab dah over. Dah over. Clear? Oversupply? Apa manfaat oversupply? Dia bukan tentang feed the freezer. Dia bukan tentang menyeksa ibu. Okay, jelas Dia ada manfaat dia yang kita nak fokuskan pada manfaatnya sahaja. Okay. So, kesian kat mami siang oversupply, ribut nak penuhkan peti ais. Tak ada siapa suruh hang penuhkan peti ais. Tak ada siapa. Siapa suruh penuhkan peti ais tu? Dia tak pegang konsep feed the baby. Dia guna konsep feed the freezer. Siapa yang ajar? You all yang keluarkan istilah tu. Minta maaf dalam sistem asam haram tak ada istilah feed the freezer. Tak ada. Kita cuma nampakkan manfaat oversupply. Dia tak ada istilah kena kejar penuhkan freezer. Tak ada juga. Itu semua andaian-andaian tomahan-tomahan yang mereka sendiri cipta, yang tidak ada pun di dalam sistem asam haram sebenarnya. Ya, itu dah jatuh kepada fitnah lah kita kata. Okay, jadi Alhamdulillah Coach dah clarify dekat situ. Habis. Kalau ada kita dengar rumus lagi, masih tak faham-faham juga, nanti Coach akan jelaskan lagi sekali sampai everything akan jadi clean and clear. Okay sayang, boleh Coach stop kat sini. Okay, alright. Thank you everyone. Assalamualaikum.